Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Saya harap kita dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung daripada ruangan Masjid Al-Muttaqin, tapi di rumah lah, okay? Stay home lah sebab kita ni tak boleh nak keluar kan. Jadi so di sini kita rasa bersyukurlah kerana walaupun hari ni tak dapat nak jumpa di masjid, tapi masih lagi boleh untuk kita bertemu di alam maya. Dan hari ini juga kita akan membincangkan tentang hadis kita yang baru. Okay, kita akan masuk kepada perbincangan hadis yang ke-30. Hadis yang ke-29 dah selesai ya perbincangan kita. Jadi hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-30, muka surat 279. Okey, 279. Suara tak berapa nak ada. Okey, baik. Hadis kita yang ke-30 di sini ialah bertajuk hak-hak Allah Ta'ala. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani dari Nabi SAW, baginda bersabda. Okey, kita baca hadisnya ya muslimah. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani dari Nabi SAW, baginda bersabda. Inna Allaha farada faraida fala tudayya'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Baik, hadis ini bermaksud sesungguhnya Allah telah mewajibkan fardu-fardu, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, dan juga telah menetapkan batasan-batasannya, maka janganlah kalian melampauinya, juga mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian melanggarnya, dan mendiamkan beberapa perkara sebagai satu rahmat bagi kalian, dan bukan kerana lupa, maka janganlah kalian mencari-cari tentangnya. Okay, hadis ini adalah hadis riwayat Ad-Daruqutni dan ia diletakkan sebagai hukum hasan untuk hadis ini. Baik, terus kita pergi kepada muka surat yang berikutnya. Di situ kita ada pandangan daripada Ibn As-Sam'ani rahimahullah. Okay, ada pandangan daripada Ibn As-Sam'ani rahimahullah berkenaan dengan hadis ini. Yang mana beliau mengatakan bahawa, okay, kalau saya nak bacakan di situ, boleh ya kita baca sama-sama. Ibn As-Sam'ani rahimahullah berkata, siapa yang mengamalkan hadis ini, maka sungguh dia telah menghimpunkan pahala-pahala dan aman dari seksa. Kerana siapa yang menunaikan fardu-fardu dan menjauhi apa-apa yang diharamkan, lalu berhenti pada batasan-batasan yang ditetapkan, serta tidak mencari-cari apa yang terluput darinya, maka dia telah memenuhi bahagian-bahagian keutamaan dan telah memenuhi hak-hak agama. Kerana syariat-syariat tidak keluar dari jenis-jenis yang disebutkan dalam hadis ini. Okey muslimah, dalam hadis ini Nabi SAW ada menyebutkan kepada kita tentang beberapa hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan di dalam kehidupan kita. Okey, kalau kita lihat tadi kan, ada, kalau boleh nak saya berikan, ada empat perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Iaitu pertama, Nabi sebutkan tentang farada faraidah. Nabi sebutkan bahawasanya Allah telah mewajibkan fardu-fardu. Ini berkaitan dengan hukum yang wajib. Okay. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala
juga Nabi sebutkan di sini wahadda hududan. Nabi telah menetapkan, Allah telah menetapkan batas-batas. Itu yang kedua. Yang ketiga, waharrama asya'a. Allah juga telah mengharamkan beberapa perkara-perkara dalam kehidupan kita. Wasakata an asya'a. Dan Allah juga ada mendiamkan tentang beberapa hal, dalam hidup kita ini. Baik, so ada empat hukum yang boleh kita letakkan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tetapkan kepada kita dengan 4 hukum. Bila Allah tetapkan kepada kita dengan 4 hukum, maka di sini Ibn As-Sam'ani, kalau tadi ingat lagi apa yang telah kita baca tadi, dia kata apa? Siapa yang memenuhi, ataupun siapa yang menunaikan hukum-hukum itu tadi, kan, keempat-empat perkara itu tadi, maka dia kata orang itu telah memenuhi bahagian keutamaan dan telah memenuhi hak-hak dalam agama. Okay, so kita di sini, kalau kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kemudian kita juga adalah sebagai seorang yang namanya Muslim, kan? Lalu kita mengamalkan 4 perkara yang tadi Nabi SAW sebutkan. Hal yang wajib, hal yang haram tu maksudnya kita tinggalkannya. Kemudian kita jaga batas-batas yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, dan kita dan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala diamkan itu tadi, kita tidak mencari tentang hal itu. Maka di sini Nabi kata orang itu dia telah menjaga, bukan Nabi kata, Ibn As-Sam'ani kata orang itu telah menjaga hak-hak dalam agama kita. Okay. Dan kerana apa? Kita lihat kalau orang itu dia sebagai orang yang mentaati perintah Allah, iaitu yang mentaati perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan, dia laksanakan perintah-perintah itu tadi. Kemudian dia tinggalkan perkara yang Allah haramkan. Lalu dia menjaga batas-batas Allah. Dan perkara-perkara yang Allah diamkan, dia tidak cari ataupun dia tak menyusahkan diri dia untuk mencari tentang hal-hal tersebut. Maka di sini bermakna dia adalah orang yang telah melaksanakan segala perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Maka sebab itu, di sini kita dapati bahawasanya siapa yang mengamalkan hadis ini, dia boleh mendapatkan ganjaran pahala. So itu yang nak disebutkan oleh Ibn As-Sam'ani rahimahullah di dalam statement dia tu tadi. Iaitu siapa yang mengamalkan keempat-empat perkara itu, dia layak untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia telah mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, serta had-had, batas-batas yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan itu tadi, dia tidak langgar, dan perkara-perkara yang Allah diamkan, dia tidak mencari-cari tentang hal tersebut. Maka orang yang sedemikian layak bagi dia untuk mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Terus kita pergi kepada syarah hadis di sini. Berkenaan dengan syarah hadis, boleh lihat terus di bawah situ. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi Muslimah, kita dapati di situ hadis Abu Sa'labah radhiyallahu an telah membahagikan hukum-hukum Allah kepada 4 bahagian. Sama sebagaimana yang telah saya simpulkan tadi tentang pandangan Ibn As-Sam'ani rahimahullah. Ada 4 bahagian yang telah disebutkan dalam hadis Nabi itu tadi. Pertama, kalau kita rujuk pada muka surat 280 kita di sini. Pertama, berkaitan dengan fardu-fardu. Kedua, apa-apa yang diharamkan. Ketiga, batasan-batasan. Dan keempat, apa-apa yang didiamkan. Maka keempat-empat perkara ini, fardu, wajib, batasan Allah. Kemudian kita ada tadi berkenaan dengan hal yang Allah diamkan. Semua ini disebut sebagai perkara yang mencakupi ataupun hal yang meliputi. Semua berkaitan dengan hukum hakam agama kita. Okay? Dalam agama kita, ada 4 perkara tersebut yang tak boleh kita pisahkan daripada kehidupan beragama.
Jadi sebab tu tadi kan disebutkan di atas, mereka yang melaksanakan perkara itu tadi layak untuk mendapatkan ganjaran Allah. Maka di sini kita pergi satu persatu ya muslimah. Dan hari ini insya-Allah saya akan pergi kepada perkara yang Allah wajibkan dan juga perkara yang Allah haramkan. Sebagaimana yang telah diletakkan dalam kitab kita pada muka surat 280. So di sini kalau kita lihat ya, ada perkataan yang telah dibolkan di situ mengenai yang fardu. Okey, mengenai yang fardu-fardu. Maka apa yang dimaksudkan dengan perkara yang Allah fardukan? Yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, yang Nabi kata apa? Fala tudayyuha. Perkara fardu itu tadi jangan kalian sia-siakannya. Okey? Jangan kalian sia-siakannya. Maka di sini kita dapati yang dimaksudkan dengan perkara fardu itu ialah apa-apa yang Allah fardukan kepada hamba-Nya dan Allah wajibkan mereka. Okay, senang kita nak ambil maksud fardu itu tadi ialah perkara yang Allah wajibkan kepada kita. Okey, contoh dia berikan di situ ialah untuk melaksanakan seperti solat kita 5 waktu. Solat fardu kita 5 waktu. Sebab tu kita kata solat fardu. Okey, solat fardu zuhur, solat fardu maghrib, solat fardu isyak. Maknanya solat wajib kita. Ini adalah perkara yang wajib dan Nabi pesan tidak boleh disia-siakannya. Dan kita pun dah bincangkan kan kenapa solat tak boleh disia-siakan. Kalau ingat lagi pada hadis yang ke-29, ingat tak apa yang dah saya sebutkan tentang solat? Tak apalah, nanti boleh rujuk kembali. Okey, jauh juga tu perbincangannya. Tak silap pada minggu yang kedua kot. Kedua dalam perbincangan online kita. Saya dah sebutkan tentang kenapa solat ini perkara yang penting dalam kehidupan kita. Nanti boleh rujuk kembali kepada video kita. Tak silap saya yang kedua. Okey, kalau tak yang kedua, yang ketiga lah. Kalau tak ketiga, yang pertama. Macam tu lah. Pandai-pandai lah kan cari. Okey, baik. So kita lihat di sini. Solat adalah perkara yang wajib. Tak boleh kita tinggalkan. Sebab tu Nabi kata apa? Jangan disia-siakan. Sama juga zakat kita. Puasa kan sekarang kita berada dalam keadaan bulan Ramadan dan bulan Ramadan puasanya adalah wajib. Tak sama sebagaimana bulan-bulan yang sebelumnya. Ataupun bulan-bulan lain lah tak sama. Kalau bulan lain kita puasa tu kita anggap ialah puasa sunat kan. Tapi kalau tiba bulan Ramadan, sebulan itu kita panggil ia sebagai puasa yang wajib. Jadi tak boleh ditinggalkan. Melainkanlah atas uzur-uzur yang tertentu yang kita ada. Dan juga haji. Haji bagi mereka yang mampu. Okay, bagi mereka yang berkemampuan. So macam kalau sekarang ni lah, kalau kita dalam keadaan yang situasi, walaupun kita kata mampu tu, kita ada duit, boleh pergi haji kan. Tapi situasi tidak memberikan kemampuan tadi. Situasi maksudnya kita tak boleh menunaikan haji dalam keadaan yang ada pandemik kan, yang boleh memudaratkan orang lain. So di situ kalau di situ kita kata kita mampu tapi situasi tidak mengizinkan, belum lagi masuk dalam keadaan istita'ah. So kena faham ya dalam hal yang sedemikian. Tak boleh kata saya mampu tahu ustazah tapi kenapa pula tak boleh pergi, nanti saya dosa dan sebagainya. Tidak. Kemampuan bukan hanya diukur dari sudut kesihatan kita, kan, dari sudut kemampuan kita membayar, tetapi bagaimana situasi itu tadi. Adakah situasi kita memampukan kita untuk kita pergi menunaikan haji? Tidak. Okey, walaupun kita kata ianya adalah wajib. Okey, so di sini terlihat ya muslimah, perkara-perkara wajib tadi bagi saya ia jelas. Perkara-perkara wajib berkaitan dengan hukum hakam kita, saya tak perlu untuk jelaskan dengan lebih detail lah. Kalau kita kata perkara itu wajib, dia seperti solat fardu kita, menunaikan haji, okay, melaksanakan melaksanakan ibadah puasa, membayar zakat. Ini adalah perkara yang wajib perlu kita laksanakan. Banyak lagi lah perkara-perkara yang wajib. Dia senang begini. Kalau kita kata hal itu Allah haramkan untuk kita lakukan, dia boleh, saya kata dia boleh masuk pada kategori wajib. Sebab tu nanti bila kita masuk dalam perbincangan perkara-perkara yang Allah haramkan, bermakna begini, bila kita tinggalkan, ianya adalah kita meninggalkan perkara yang wajib. Okey. Contoh nanti kita akan sebutkan di sini, kalau kita masuk pada perenggan yang berikutnya, berkenaan dengan perkara yang Allah haramkan,
Okey, perkara yang Allah haramkan adalah apa-apa yang Allah lindungi dan Allah larang untuk kita dekat. Allah larang untuk kita langgar dan untuk kita dilabrak. Dilabrak tu maksudnya samalah bagi saya, langgar jugalah kan. Okey, senang kita ambil dua perkataan tadi. Yang Allah tetapkan bagi diri kita perkara yang haram ini, Allah larang untuk kita dekat. Sebab itu dalam Al-Quran berkenaan dengan zina, Allah kata apa? Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian dekati zina. Okey, bila Allah kata jangan dekati zina, ini maknanya haram, perkara itu haram. Tak kita kata, tapi Allah cuma kata tak dekat apa Ustazah. Bukan Allah kata tak boleh buat. Ini kena faham. Bila kita kata haram, dekat pun tak seharusnya. Okey, dekat pun tidak boleh. Baik. So kita lihat begini. Bila perkara itu haram, dia ada dua. Okey, ada bukan dua item, dua ciri-ciri. Satu, apa yang perlu kita lakukan? Jangan dekat. Kedua ialah jangan buat. Okey, jangan dekat dan jangan buat. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Ada dalil yang menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara yang Allah haramkan. Okay, ada dalilnya yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita. Dan ini bagi saya dia hanya contoh yang Allah muatkan dalam ayat ini untuk kita ambil perhatian. Tapi sebenarnya ada banyak lagi perkara yang Allah haramkan. Cuma kita nak ambil sebagai satu contoh yang mana kita faham ini adalah perkara yang Allah haramkan dan jangan dekat, jangan buat. Sebab itu ya, kalau kita lihat di situ, ada surah Al-An'am. Siapalah yang dah mengetuk-ngetuk? Dengar tak kat situ? Dah nak masak ke makcik kat atas ni? Okey, baik. Tinggalkanlah makcik dah ketuk-ketuk kan. Okey, baik. Kita ada surah Al-An'am ayat 151 hingga 153 ya, muslimah di situ. Surah Al-An'am ayat 151 hingga 153. Dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kita tentang hal-hal yang diharamkan. Sebab itu ya, kalau kita lihat di situ, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Okey, maksudnya ialah katakanlah, mari ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu. Itu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membacakan ayat ini kepada kita. Itu kepada umat Nabi SAW. Dan kalau pada masa itu kepada para sahabat lah. Okay, so di sini Nabi kata apa? Dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, marilah ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu. Iaitu satu ya, ada 10 ya. 10 yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ini. Tapi hari ini saya nak pergi kepada 2 sahaja terlebih dahulu. Okey, sebab kalau nak bincang ke 10-10-nya tak sempat untuk kita lihat dengan lebih detail satu persatu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan kepada kita. Baik. Pertama, Allah kata apa? Alla tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a. Iaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya. Iaitu jangan mensyirikkan Allah. Pertama, Allah letakkan pada nombor 1. Perkara yang Allah haramkan agar kita tidak dekat, kita tidak buat, okey? Dan kita kena tinggalkan. Satu ialah jangan buat perkara-perkara yang menyekutukan Allah. Jangan buat perkara yang mensyirikkan Allah. Okey? Saya kira kita dah pernah bincangkan bincangkan tentang perkara syirik tu pada hadis yang ke-29 juga, yang mana bila Nabi SAW ditanya oleh Muaz kan tentang apa? Masih ingat lagi hadisnya? Ke dah lupa dah? Hadis yang ke-29. Saya nak dengar lah orang hafal hadis tu. Kadang-kadang saya fikirkan sayang tau kita ni belajar hadis kan tapi kita tak hafal. Hadis dah sampai ke hadis yang ke-30 tapi hadis yang pertama tu ingat ke tidak?
Ana terfikir sayang juga. Kalau hafal tu dia cantik. Okay. So, kalau saya tak dapat tasmid tu tak apalah. Hafal sendirilah ya muslimah. Jangan tinggalkan. Pastikan hadis itu kita hafal. Sikit-sikit pun tak apalah. Yang penting hafal. Ingat. Perbincangannya apa? Hadis yang pertama apa, kedua, ketiga, sampailah ke hari ini kita dah sampai kepada hadis yang ke-30. Dahsyat tu. Boleh alim jadi ulama ni. kalau betul-betul belajar ni kan. Betul-betul ni dia akan betul-betul faham, pegang betul-betul insya-Allah. Tak sia-sia kehidupan dia. Tak sia-sia juga saya mengajar. Macam tu nak cakap. Okey. So di sini ya, kita dah pernah bincangkan tentang perkara syirik. Pada hadis yang ke-29, tak jauh tu maknanya hadisnya. Bila Nabi SAW ditanyakan kepada Muaz, amalan yang boleh mendekatkan dia kepada syurga Allah dan menjauhkan dia daripada neraka Allah, pertama Nabi SAW sebut apa? Sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Betul kan? Okey. Kita lihat juga di dalam perbincangan hadis kita yang ke-30. Di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ketika dia mensyarahkan hadis berkataan berkenaan dengan perkara yang Allah haramkan. Dia datangkan surah Al-An'am ayat 151 hingga 153 untuk menunjukkan kepada kita tentang perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan perkara pertama Allah haramkan kepada kita masih lagi syirik. Dan saya kira kalau kita buka mana-mana nas, tidak kira dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, bila ditanyakan kepada Nabi perkara yang Allah larang, perkara dosa besar yang paling besar, Nabi akan sebut first kali ialah syirik. Maknanya hal ini begitu penting untuk kita ambil perhatian. Begitu penting untuk kita tinggalkan, untuk kita supaya jangan kita suka-suka nak dekat perkara-perkara syirik ni. Okay? Jangan kita jadikan perkara syirik itu tadi sebagai satu solusi bagi kehidupan kita. Ingat ya muslimah, jangan kita gunakan perkara syirik itu sebagai untuk ikhtiar, untuk usaha. Kita ni boleh usaha macam-macam perkara dalam hidup kita ni. Kita nak usaha lah. Tapi ingat, jangan sampai satu extent ataupun satu tahap yang mana kita rasa dah tak ada jalan lagi untuk kita gunakan, akhirnya kita masuk kepada hal yang mensyirikkan Allah. Ni orang perempuan ni saya nak pesan, lagi-lagi orang perempuan. Penting sangat-sangat. Penting. Sebab apa? Orang perempuan ni, dia kadang-kadang kalau dah terdesak, dia suka nak pergi jumpa bomoh. Jangan marahlah. Tak tahu bulan Ramadan ni bomoh hidup lagi ke tak? Bomoh hidup lagi ke tak? Bulan Ramadan ni bomoh tu ada lagi ke tak? Setan dah kena, jin tu dah kena tangkap kan? Mungkin ada lah kan. Saya tak tahulah, tak pernah pergi jumpa bomoh. Tapi yang penting kita kata beginilah. Kita ni muslimah, kalau ada perkara-perkara yang terdesak sangat, kan, jangan kita jadikan ia sebagai solusi kita yang terakhir. Dia tak seharusnya masuk dalam kita punya apa-apa cara ataupun jalan untuk menyelesaikan masalah. Tidak. Sebab tu perkara haram tadi, Imam Ibn Rajab jelaskan ia adalah perkara yang tak boleh kita dekat. Tak boleh dekat maknanya jangan kalau ia terlintas dalam pemikiran kita, kita pergi dekat, kita pergi jumpa. Okey, haram ya jumpa bomoh ni. Jangan kita sibuk-sibuk pergi jumpa dia. Jangan sibuk-sibuk kita pergi jumpa dia. Walaupun kan kadang-kadang muslimah kita kata, alah ustazah benda tu ikhtiar je ustazah. Saya bukan percaya pun, saya ikhtiar saja. Kena ingat. Nabi sebut kita ni ada dua riwayat tentang kes jumpa bomoh. Riwayat yang pertama, Nabi sebutkan, kedua-duanya adalah riwayat yang sahih ya muslimah. Pertama, Nabi sebut, siapa yang mendatangi dukun, bomoh, tukang ramal, kemudian dia bertanyakan sesuatu kepada dia. Okey, kita jumpa bomoh, tukang ramal ke, dukun ke, apa-apalah nak kita panggil. Tak kira lah pawang ke apa kan, ikutlah yang sewaktu dengannya. Yang sewaktu dengannya, kita nak panggil tadi kan. Nabi sebut, kemudian kita datang jumpa dia, kita bertanyakan sesuatu dengan dia. Nabi kata apa? Lam tuqbal salata arba'ina lailah. Tidak diterima solatnya 40 malam. Tadi kita kata solat tu wajib. Kemudian kita ni menyia-nyiakan solat kita tadi kan dengan apa? Hanya semata-mata kita jumpa bomoh. Okey, itu riwayat pertama saya berikan untuk menunjukkan betapa dahsyatnya ataupun betapa dahsyatnya
ancaman yang Allah berikan yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang orang yang suka-suka pergi jumpa bomoh tadi. Okey. Kedua, ialah Nabi sebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi kata apa? Siapa yang berjumpa dengan bomoh, dukun, man ata arrafan au kahinan. Okey, dalam bahasa redaksi bahasa Arabnya sedemikian. Lalu dia percaya, okey, dengan apa yang diucapkan oleh bomoh itu tadi, Nabi sebut apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia adalah orang yang telah kufur terhadap apa yang diturunkan ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia kafir ataupun dia kufur lah. Dia terkeluar daripada garisan-garisan syariat yang telah diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat begini ya muslimah, ada dua hukum. Saya nak simpulkan dua hukum tu. Kenapa dia adalah perkara yang Nabi larang? Bukan Nabi saja larang, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian mensyirikkan Allah itu dengan sesuatu apapun. Dalam surah Al-An'am ayat 151 disebutkan tentang hal itu. Pertama ialah kerana sekarang ni kita kata kita jumpa bomoh tadi kan. Okay, just sebab kita nak bertanya tentang sesuatu. Tapi adakah itu perkara yang dibolehkan? Tidak. Tidak dibenarkan. Walaupun kita kata kita tak percaya dia, kita cuma nak tanya, tapi tidak. Dalam hadis kata tak boleh walaupun untuk bertanya tentang sesuatu apapun kepada bomoh itu tadi. Siapa yang buat hal yang sedemikian, walaupun dia tak percaya, hanya sekadar jumpa, kemudian dia bertanya-tanyakan tu kan, mungkinlah kadang-kadang kita ni risau sangat anak kita ni tak ada jodoh kan. Ada macam-macam gitu tau muslimah. Risau sangat anak tak ada jodoh, pergilah jumpa kan. Bomoh mana lah tu kan, jumpa, tunjukkan gambar anak dia. Ni nak tanya Tok Mo, anak saya ni agak-agak jodoh ni siapa ni? Tunjuk gambar dia kan. Saya ni bukan apa, ikhtiar. Macam gitulah kita ni. Macam tu kita ni. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Jodoh ni, senang cakap itu adalah takdir Allah lah. Jodoh kita ni, jodoh dengan siapa, ada jodoh ke tak ada jodoh, itu adalah takdir Allah. Yang penting doa kita, usaha kita macam mana dapatkan jodoh tu tadi. Bukan dengan jumpa bomoh ni, tanya jodohnya siapa, kan? Ataupun kita ni nanti, anak kita ni suka dekat seorang lelaki kan, kita pergi ambil gambar budak lelaki tu, kita tunjukkan kepada bomoh tu. Agak-agak bomoh, budak lelaki ni baik tak? Dia ni akan jadi lelaki yang bertanggungjawab tak? Dia solat ke tidak? Dia nak tanya bomoh tu kan. Macam mana? Hati dia baik ke tidak? Manalah kita ni boleh tebak hati orang. Betul tak? Kalau kita ada common sense lah kan. Common sense apa bahasa Melayu? Kalau kita ni yang boleh fikir secara waras ni, boleh ke kita nak predict atau kita nak teka apa yang ada dalam hati orang? Kan tak boleh muslimah. So kita ni jangan suka-suka kita buat benda-benda begini yang kita rasa ianya adalah ikhtiar. Okay? Kita rasa ianya adalah ikhtiar. Dan Nabi kata apa? Kalau kita buat perkara itu tadi, kita tak percaya. Maksud tak percaya ni lah, kita ni masih lagi percaya kepada Allah. Kita masih solat, kita masih lagi menjalankan perintah-perintah Allah. Kita cuma jadikan ia sebagai usaha kita. Okey? Kita cuma jadikan ia sebagai usaha kita. Kemudian kita jumpa dia, kita tanya, Nabi kata solat kita tak diterima oleh Allah selama 40 malam. Tetapi kalau kita lihat kepada nas kita yang kedua tadi yang saya baca. Kalau kita jumpa bomoh tadi kan, lalu kita percaya apa yang dia sebutkan. Kita percaya, kita yakin. Di sinilah kita panggil sebagai orang yang telah keluar daripada agama Nabi SAW. Boleh saya nak kata beginilah ya muslimah. Syirik ini dia ada dua bahagian. Syirik kecil dan syirik besar. Syirik besar dululah. Syirik besar dan syirik kecil. Apa perbezaan antara kedua-duanya? Mungkin kita kata, alah Ustazah tu syirik kecil ya Ustazah, tak apalah saya buat. Tak ada apa pun kalau buat syirik kecil ni pun. Bukan saya tak solat. Bukan saya apa pun kan. Apa beza syirik besar dengan syirik kecil? Macam ni ya muslimah. Syirik besar ni kita buat. Kita memang totally dalam hati kita, kita memang tak beriman kepada Allah. Walaupun zahir kita nampak beriman kepada Allah. Mungkin zahirnya kita pakai tudung. Okay, zahirnya kita menampakkan kita sebagai seorang muslimah contohnya. Tapi kepercayaan kita tidak ada pada Allah.
kita percaya kepada benda-benda tu tadi. Ada orang yang sedemikian. Saya tidak menafikan. Ada orang yang begitu. Luarannya nampak macam orang yang beriman dan sebagainya kan. Tapi hatinya tidak. Okey. Ini lagi dahsyat daripada orang munafik ya. Lagi dahsyat daripada orang munafik. Tapi hatinya tidak. Hatinya tidak bertuhankan Allah. Kerana apa? Dia percaya kepada bomoh yang dia selalu jumpa tadi. Dia beriman kepada apa yang disebutkan oleh bomoh tadi. Apa dia cakap, betul. Semua yang disebutkan, semua yang disuruh dia buat. Contohnya apa? Kalau kita jumpa bomoh, kan? Kemudian kita pakai susuk, kita minta susuk daripada dia. Bomoh kata apa? Jangan solat, jangan baca Al-Quran. Al-Quran tu letak dalam toilet, kita buat. Kita buat. Okey? Ini maknanya syirik besar. Syirkul akbar, syirik besar. Syirik besar kita buat. Ataupun dia bagi kita tangkal, kita ambil, kita percaya kepada tangkal tu tadi. Ini syirik besar. Tapi apa beza dengan syirik yang kecil? Syirik kecil, kita datang jumpa bomoh itu tadi kan. Okay? Kita datang dengan dia, kita dalam keadaan yang ikhtiar, kita kata terdesak lah tadi kan. Dan kita nak pertolongan dia. Dia berikan kita dengan tangkal tadi, contoh saya kata. Dia berikan kita dengan tangkal tadi. Kita memang pakai. Tapi kita tak kata dalam hati kita ni tak beriman kepada Allah. Kita masih lagi percaya kepada Allah. Masih lagi orang yang solat. Masih percaya lagi dengan apa ni? Dengan setiap apa-apa yang ada dalam agama kita. Masih melaksanakan semua tu tadi. Dan kita bukan orang yang munafik, bukan gitu. Kita memang beriman kepada Allah. Cuma kita jadikan bomoh tadi ataupun tangkal yang diberikan tu sebagai ikhtiar kita. Ini kita panggil sebagai syirik kecil. Tapi persoalannya, boleh ke tidak kita nak buat syirik kecil ni? Boleh ke tak muslimah? Tak boleh. Saya nak ambil pandangan ke tak boleh. Sebab apa? Bila kita buat syirik yang kecil, lama-lama dia akan membuat kita masuk kepada syirik yang besar. Hari ini betul, kita pakai satu tangkal yang diberikan oleh bomoh itu tadi sebagai ikhtiar kita yang kita kata, masih lagi saya percaya kepada Allah, masih lagi saya baca Al-Quran, masih lagi saya solat, masih lagi saya puasa Ustazah, saya tak tinggalkan Allah pun. Kan? Saya memang percaya kepada Allah. Okey, saya memang percaya kepada Allah. Itu kita panggil sebagai syirik kecil ya. Kita pakai tangkal tu. Cuba bayangkan, kalau tangkal itu menunjukkan kuasanya, dia tunjukkan kuasanya. Contoh, ni benda-benda gini setan ya, banyak permainan kita ya muslimah. Setan ni, dia akan usaha untuk kita jadi orang yang mensyirikkan Allah. Kalau kita dah masuk kepada syirik kecil itu tadi, dah cantik dah perancangan syaitan tu, dah cantik. Syaitan kata, oh baik, bagus. Inilah masanya untuk aku masukkan dia ke dalam syirik yang besar. Sebab tu saya kata jangan buat walaupun ia adalah syirik yang kecil. Jangan dekat. Jangan kita suka-suka tanya, suka-suka ambil tangkal, suka-suka buat ni apa yang disuruhkan oleh bomoh-bomoh tadi kan. Jangan kita buat. Walaupun kita kata, oh syirik kecil apa Ustazah, tak apa. Tak boleh. Jangan. Sebab syaitan dia akan usaha daripada kita buat syirik kecil itu masuk kepada syirik yang besar. Jadi contoh saya kata, kita pakai tangkal. Kemudian tangkal tu tujuannya apa? Yelah Ustazah, saya pakai tangkal ni supaya kalaulah saya jumpa Mina Rockers ke apa. Mina Rockers tu apa? Pontianak. Kita jumpa Pontianak ke apa kan. Saya pakai tu, dia tak dekat dengan saya Ustazah. Tiba-tiba betul, kebetulan Allah takdirkan kita jumpa. Satu malam tu, kita nak balik kerja, terjumpa dia. Kita ni pakai tangkal tadi kan? Kita kata, oi, alamak nampak dia. Kita pun, kita tunjukkan kan. Kita tunjukkan dekat dia kan, dengan tangkal kita. Dia lari kerana tangkal kita tadi yang kita pakai. Apa rasa kita? Bukankah kepercayaan kita akan pergi kepada tangkal yang kita pakai? Kita kata, baguslah bomoh ni punya tangkal. Mulai hari ini aku akan pergi dekat dia, aku akan jumpa dia, aku akan ambil macam-macam dan aku akan percaya kepada dia. Inilah dia punya point dia. Kenapa saya kata syirik kecil tinggalkan? Syirik kecil tinggalkan. Kerana apa? Kalau kita buat dan bila syaitan mempermainkan kita dan buat kita percaya terhadap apa yang kita pakai itu tadi, kita akan terus mengubah
kepercayaan kita tadi. Yang 50-50, yang syirik kecil tadi kan, kepada syirik yang besar. Sebab tu jangan dekat, jangan buat, tinggalkan terus. Tinggalkan terus. Pernah tak dengar tentang tentang apa? Hadis. Nak cakap terlupa pula. Tentang hadis. Berkenaan dengan orang yang masuk neraka hanya kerana seekor lalat. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-48, Allah kata apa? Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah, dan Allah mengampunkan yang selain itu. Dan Allah kata apa? Wa may yusyrik billah faqad iftara ithman azima. Siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita bahawasanya syirik, bila kita mati dalam keadaan syirik itu tadi, dia adalah dosa yang tidak terampun dan akan membawakan kita masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jal. Sebab itu, kalau kita rujuk dalam sebuah peristiwa yang diceritakan oleh Nabi SAW berkenaan dengan seorang lelaki yang masuk ke dalam neraka hanya kerana seekor lalat. Apa yang dilakukan oleh lelaki itu? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Imam Ahmad. Okay? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd. Okay, jangan silap ya, bukan dalam kitab Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Saya bimbang nanti ada orang bila saya kata hadis itu riwayat Imam Ahmad, dia buka dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Bukan. Hadis ini diriwayatkan oleh beliau dalam kitabnya Az-Zuhd, dalam bab Al-Muqaddimah. Dan ia juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya. Dan di kalangan ulama menyebutkan hadis ini sanadnya adalah jayyid, sanadnya adalah hasan. Okay, boleh diterima, masih lagi boleh diterima, walaupun ada juga yang mendhaifkan hadis itu. Namun saya nak ambil hadis ini sebagai satu contoh untuk kita lihat betapa dahsyatnya perbuatan syirik yang kita buat, walaupun ianya kita nampak tak ada apa-apa. Dan dalam hadis itu tadi, okay, dah saya sebutkan riwayat di mana. Dalam hadis itu tadi, Nabi kata apa? Seorang lelaki, apa yang mata ni? Dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin. Seorang lelaki dia masuk ke dalam syurga kerana seekor lalat. Wa dakhala an-nar rajulun fi dhubabin. Dan seorang lelaki dia masuk ke dalam neraka Allah itu kerana seekor lalat. Dan para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan itu boleh berlaku?" Bagaimana keadaan itu boleh berlaku? Nabi kata apa? Ada marra rajulan, ada dua lelaki yang dia lalu kepada satu kaum. Dan kaum ini, mereka memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang diizinkan lalu masuk ke kawasan mereka, melainkan setelah memberikan korban. Korban tu maksud saya ialah, maksud dalam konteks hadis ni ialah kita sembahkan sesuatu kepada berhalanya. Okey, kita sembahkan sesuatu kepada berhalanya. Maka di sini, lelaki yang pertama tu dia lalu kawasan tu kan, kalau kita kata kena bayar tol lah, macam tu. Okey, dia kena bayar tol. Jadi mereka kata kepada dia, tak boleh lalu, melainkan engkau korbankan sesuatu untuk berhala kami. Lelaki ini kata apa? Saya tak ada apa-apa untuk saya korbankan kepada berhala kalian. Dan mereka kata apa? Qarrib walau zubaban. Apa ni? Sembahkanlah walaupun dengan seekor lalat. Dan lelaki ni buat apa? Betul-betul dia buat. Dia ambil seekor lalat dan dia persembahkan kepada berhala mereka. Datang lelaki yang kedua, perkara yang sama diperintahkan kepada dia. Dan dia pun kata, dia memberikan ucapan yang sama. Saya tak ada apa-apa untuk saya berikan kepada berhala kalian. Dan mereka usulkan perkara yang sama kepada lelaki ini. Engkau sembelihlah ataupun kau sembahkanlah walaupun dengan seekor lalat. Tapi apa kata lelaki yang kedua? Aku tidak akan mempersembahkan sesuatu hanya melainkan kepada Allah. Ini kata lelaki yang kedua. Apa yang berlaku kepada dia? Mereka tangkap dia dan mereka penggal lehernya.
Nabi sebutkan dalam hadis itu tadi, lelaki pertama yang mempersembahkan seekor lalat untuk berhala mereka, lelaki penghuni neraka. Sebab itu tadi Nabi kata apa? Lelaki itu masuk neraka. Untuk lelaki yang kedua, walaupun kepalanya dipenggal oleh mereka, lelaki yang kedua itu Nabi sebut, dia masuk ke dalam syurga. Jelas ya Muslimah? Tentang betapa dahsyatnya syirik itu tadi. Okey. Tadi kan, sekarang tu berhala. Kita ni tak boleh ambil sesuatu kita berikan kepada berhala. Dalam agama kita tidak dibenarkan buat sedemikian. Okey, kita sembahkan sesuatu kepada berhala. Kita sebagai orang yang beriman, itu adalah larangan. Bila kita buat perkara itu, dia adalah satu yang dimasukkan dalam kategori mensyirikkan Allah. So, jangan buat sebarang-sebarang ni. Kita pergi pokok, orang kata, anak engkau kena sampuk dekat pokok tu kan, kau pergi bagi makan dekat pokok tu, ada jin kat situ. Boleh kita buat sama halnya macam tadi. Sama situasinya. Ini adalah perkara syirik. Sebab tu saya kata tadi, jangan buat main dengan perkara syirik. Sebab apa Muslimah? Kita tak tahu bila kita akan mati. Kalau hari ini, pagi ni kita buat perkara syirik, belum tentu malam tu kita hidup. Dan belum tentu kita sempat bertaubat kepada Allah. Kalau kita tak sempat bertaubat kepada Allah, kita mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu Allah letakkan perkara ini pada tempat yang pertama. Dalam surah Al-An'am ayat 151 tadi, tentang perkara yang Allah haramkan kepada hamba-Nya. Pertama, jangan mensyirikkan Allah. Okey, saya harap perkara itu jelas. InsyaAllah kita akan masuk kepada perkara-perkara yang lain pada minggu-minggu yang akan datang. Okey, saya henti di sini sahaja dan saya buka kepada sesi soal jawab di bawah itu. Kalau ada sesiapa yang ingin berikan apa-apa soalan tentang perbincangan kita pada hari ini, dipersilakan. Ada apa-apa soalan Muslimah untuk diajukan? Ya, jangan percaya bomoh. Okey. Kak Salimah pernah jumpa Mina Rockers ke Kak Salimah? Okey. Ya, makcik Masjid Asy-Syafa'ah pun ada di sini. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya tutup. Okey. Ke tengah fikir nak tanya apa? Tak ada tanya apa-apa? Okey, Amira. Terima kasih soalannya di situ. Kalau kita terkena sesuatu, orang tu suruh di tempat tu balik minta maaf, tetap larangan, sebenarnya tak perlu ya untuk kita buat sedemikian. Tak perlu untuk kita minta maaf. Tak perlu untuk kita pergi sana minta maaf. Tapi macam inilah ya. Nak minta maaf tu cara yang bagaimana? Itu pun kena dipertimbangkan. Cara minta maaf tu macam mana? Susah juga. Dia macam ini tau. Kalau unless kan, mungkin ada orang dia tersampuk kan. Okay, saya bagi satu contoh Ini dalam keadaan ini okey tau. Okay. Dia terkena sampuk. Kemudian jin tu masuk dalam badan dia. Jin tu berbual dan jin tu marah. So mungkin kita sebagai perawat ataupun kita sebagai ahli keluarga tadi,
Pada waktu itu kita boleh minta maaf dengan dia. Ini kita panggil sebagai untuk psycho dia supaya keluar daripada badan orang tu tadi. Okey? Mungkin kita boleh kata, minta maaf lah ya sebab orang ni tak nampak awak kan. Dia bukan sengaja nak langgar awak. Jadi dia pun tak nampak. Bila tak nampak, kalau dia terlanggar, takkan kita nak marah. So maknanya itu kita minta maaf macam tu okey saja. Cuma kalau kita disuruh pergi ke tempat asal tadi dengan bawa macam-macam kan, dengan bawa ayam KFC ke apa kan, dengan bawa ayam panggang ke, bagi dia supaya dia tak marah ke apa kan, itu tidak boleh. Okey, itu tidak boleh. So lihat juga kepada keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan yang lain? Okey, salam Ustazah, salam. Kalau orang mengandung bawa gunting lipat untuk mengelakkan dari gangguan, adakah ini termasuk perbuatan syirik? Terima kasih. Ya Puan Fizah, ia termasuk dalam perbuatan syirik. Sebab gunting itu dia menjadi tangkal bagi diri kita. Okey? Kita letakkan kepercayaan kita kepada gunting itu tadi sebagai pelindung dan pendinding bagi diri kita. Jadi wanita-wanita yang mengandung tak perlu letak gunting lipat ke, pisau belit ke kan dalam beg kita. Tak perlu. Nak keluar rumah, bacalah doa-doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita kan. Kita baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai', itu pun dah cukup dah sebenarnya. Yakin dengan doa kepada Allah, bukan dengan benda. Okay, bukan dengan barang-barang dan benda-benda yang kita ada di sekitar. Sebab benda-benda tu dia tidak boleh mendatangkan manfaat dan juga mudarat bagi diri kita. Yang penting ialah di sini kita mohon pada Allah, doa pada Allah sebelum keluar rumah. Kan kalaulah kita kata terjumpa apa-apa ke apa kan. Tapi Ustazah nanti alik batar pun tak tersebut Ustazah. Takut macam gitu ya. Tawakallah kepada Allah. Okay? Kalau boleh ucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim pun bagi saya dah masya-Allah tabarakallah, dah kira baik dah. Yang penting jangan bawa benda-benda gini. Kalau mungkinlah mak kita kan, kadang-kadang mak kita ni dia risau pada kita, dia bagi kain kuning ke apa ke kan. Jangan. Okay, jangan kita bawa. Sebab kita meletakkan kepercayaan kepada kain tu tadi ataupun gunting tu tadi. Okay, wallahu a'lam bisawab. Ada soalan yang lain? Okey, kalau tak ada, saya minta diri dahulu. Boleh ya? Kita berundur terlebih dahulu. Macam dah panjang sangat dah ni. Yelah, kuliah pun 1 jam. Okey, kalau tak ada apa-apa, Muslimah, saya minta izin untuk kita berundur terlebih dahulu. InsyaAllah, kita akan jumpa pada minggu hadapan pada waktu yang sama, di ruangan yang sama secara live. Okey, insya-Allah pada minggu hadapan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita dalam bulan Ramadan ini untuk terus istiqamah dengan Al-Quran, dengan amal soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.